cerita ni boleh bagi, tak ada nak cerita apa yang dalam Quran. Saya nak buka sikit dan nampak balik fikir. Dan apa yang kita belajar memang ni balik cari apa ada tak? Sesuai tak bagaimana Allah telah fitrahkan kepada kita. Agama dia tu semua. Dan ini dia. Nama ni kita tak ikut minta Allah. Kita pun ikut minta manusia. Tidak lah. Memang dia nak balik. Dia nak balik duduk Quran yang lebih-lebihnya. Cari Indonesia senang. Indonesia pun tak letak lah, tidak bersiap dia pakai. Ya, sebab itu saya satu insyaAllah link yang kan link betul. Ya, kami saya nak cerita apa yang dalam Quran. Waktu saya buka ni mesti takut, tapi yang satu baju pasal tak bisa dengar. Ni kita nak belajar yang sebenar apa yang ada dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala dulu telah fitrahkan kepada kita. Yang mana dia tinggalkan kepada kita, yang mana dia ajak lagi kepada kita dalam Quran telah tetap dipaham, telah ditanam hidup-hidup. Yang dia ajak kepada kita agama ni hafalan, iaitu Al-Hafiz. Mati kita itu kalau tak boleh baca Arab habis. Sebab kalau kata kita boleh baca Arab, nanti itu boleh baca Quran tu, mati itu tiba-tiba dia cakap Arab. Banyak nanti beruntung tu Arab. Orang Yahudi sekali pun tak tadi masuk surga. Kita baca orang tak ada cerita orang Yahudi apa. Dia balik fikir tadi. Ha? Tadi saya nak buka ni, kita akan asal benar ni adalah agama ni adalah satu agama yang baru bagi kita. Dah tidak. Dah ada daripada sejak dulu lagi, tapi tak diajak, tak dipahamkan kepada kita. Ditanam hidup dan terjemahan Al-Quran pun telah diseringkan kepada kita. Boleh abang tanya sikit ke? Tujuan brother kita main ni nak cari apa yang tu? Dah nak tanya yang tu lah, bukan ada apa pun. Contoh dia orang pergi mengai lah. Kata hari-hari kan mengai dah, ada kelapangan saya main lah. Kan? Bukan sebab laut tak, di rumah tak ada ikan. Tapi minat dan ada ruang kosong saya main lah. Tapi kalau berkaitan dengan bab ilmu Allah SWT ni, kita mai mesti ada sebab. Kita nak tahu sebab kita diajak dari kecil lagi dah bab agama kan. Semayang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Tidak. Ucap dah tentulah. Tapi ada saja ikut member saya sonok ke, nampak nak mana lah, pergi rumah lepat ke, tapi rumah Yun sah, pergi report sekali ke, ataupun memang ada persoalan dalam diri sebelum ni. Tadi di Sungai Petani pun ada semak gitu je. Ada brother tu pun sampai nak menangis. Badan besar dia. Tapi dia kata dia sebab dia nak menangis. Masa masuk tu sampai abang tanya daya, agak-agak dia ni mai pasal aku ke saja, memang dia gas kedai ni, dia selalu mai tiap-tiap hari. Dia relax, dia pelari mata dia, tak tengok abang tu, dia buat tengok ni apa semua. Sebab orang tak ada, tak apa ramai lagi. Kalau dia ada, abang nak pergi sembang, tapi dia buat macam tak tahu, macam buat relax. Abang masuk orang, kalau setengah hal lain tu nampak main. Lagi bila dia kata ada masa nak sembang, baru abang pergi duduk kursi dia. Bila duduk kursi dia, dia kata dia nak menangis pun ada ni. Dia tak tahu nak cakap apa, dia kata. Sebab dia duk harap lama nak jumpa, sebab banyak soalan yang tak terjawab. Dia pergi jumpa ustaz macam-macam. Dia kata tak terjawab. Dan tak terjawab menjadi suatu benda yang biasa, faham? Sedangkan dia mengalami semayang tak pernah khusyuk. Tetapi sebelum ni okey, dia semayang tak pernah khusyuk okey. Sebelum ni
Tak ada masalah bagi dia. Dia pergi semayang, dia balik, okey, aku semayang. Tapi bila dah mula dia mengetahui sedikit demi sedikit, dia Google, lepas tu dia dengar Ustaz Wan Nizam, dia dengar lepatnya video, dia dengar Alannya video, dia dengar ustaz-ustaz lain, baru dia tersedak bahawa ada persoalan yang perlu disoalkan, yang wajib disoalkan dalam perjalanan menuju ke arah agama itu. Sebab awak beranak tu tak ada agama. Mana budak kecil beranak ada agama? Dia kata Islam dah. Betul lah. Atas dasar apa sebut tu? Sebab dia tak tahu apa langsung. So kalau kita yang mengaji ni, kalau mengaji tiba-tiba jadi tahu, macam mana? Budak yang tak tahu apa langsung tu dah Islam. Kita mengaji sampai kita tahu, yang tahu tu Allah, kita tak tahu. So bila dia ada perasaan tu, dia kata dia punya semayang pun jadi celaru dah. Kalau ada satu orang tu mai pula cakap, brother jugalah member dia kau budak situ tu, dia kata saya ni sampai saya tak buat insya lagi ni. Yang depan ni kata saya sampai tak buat insya lagi, semayang insya saya tak buat lagi, saya lari main dulu, takut terlepas jumpa lepas. Pasal baru 2-3 hari sudah dia ada doa minta dia nak jumpa. Tak tahu tengok hari ni dalam WhatsApp saya post mai. Dia rasa seronok dia mai. Bila dia mai jumpa saya tu, saya kata kat dia, aku ni sedih dengan jumpa hangpa ni, bukan kata apa dia, pasal bila dia kata dia tak buat insya lagi, dia mai nak jumpa lepas. Lepas tu Mamat ni pula kata, hang tak apa lagi yang boleh sebut juga tak buat insya lagi, aku memang tak boleh nak buat terus berapa lama dah. Saya tanya dia pasal apa semayang tu wajib. Buat apa kalau buat satu benda yang tak aku tahu dan aku tak faham, aku tak mampu memelihara dan aku tak mampu melengkapkan. So persoalan ni ada kat dia. Jadi bila dia mai jumpa, dia kata dia nak mengaji ilmu mengenal Allah. Dia mengaji nak mengenal hakikat dia ni. Faham tak? So bila kita kena create, kita kena soal diri kita ni, apakah persoalan yang ada pada diri aku? Kita soal yang tu dulu. We searching the question inside ourselves. Faham tak? Kita tak boleh create saja main pasal kawan aku main, tak aku tak nak buat apa, aku main pi ringan, itu je lah. So kalau ada persoalan dalam diri, baru kita boleh sembang. Sebab yang awak nak mengaji ni adalah mengenal Allah dan mengenal diri mengenal Allah. Bukan benda satu benda yang susah. Benda tak susah. Benda sangat mudah. Untuk mengenal Allah ni sangat mudah. Dia tak perlu syekh ni. Itu mengenal tarikat. Mengenal nama-nama syekh. Hadiah Fatihah syekh ni, hadiah Fatihah syekh ni, hadiah Fatihah ni, itu tarikat. Tapi kalau untuk mengenal Allah, awak wajib tidak boleh tidak kena mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri awak. Tubuh, ayat. Awak ada tubuh, ilmu. Otak, awak ada otak. Kudrat, kaki tangan awak ada. Iradat, hati awak ada. Telinga, mata, mulut, semua awak ada. So, ada kat sini. So, tak perlu nak bawa kitab lah besar-besar apa semua. Bukan kita nak mengaji perihal fardu kifayah lah, fardu ain lah, tentang itu, tentang ini. Kita nak mengaji, nak mengenal diri kita. Apa yang ada kat diri kita. So, kalau persoalan macam tu ada, kita tanya, okay, is that so? Apa yang aku dapat? Kalau nak mengenal satu orang tu, nanti dapat mengenal perangai dia, nanti dapat identiti dia. Tapi kalau mengenal diri, nanti dapat mengenal Allah. Kalau rasa special, rasa best, teringin nak kenal Allah, maka teruslah pengajian. Sebab bab semayang, kalau kupas lagi takut orang tak faham. Macam contoh dia kata fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Contoh dia ada sebut, celaka besarlah bagi mereka yang lalai dan semayang. Aku jadikan neraka wil hanya untuk orang yang semayang. Tapi hari ni kalau orang silap faham, dia ni try nak cakap jangan semayang ke? Kalau orang tak faham, semayang wajib, tidak boleh tidak. Tetapi yang diterima atau yang tak diterima. So this is a
questioning. This is satu benda yang kita tahu soalan ni harus timbul pada diri aku ke tak? Kalau dikata celaka besarlah bagi mereka yang lalai dalam solatnya, dan beruntunglah orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Surah Mukminun ayat 4, ayat 1, ayat 2, surah Mukminun. Sesungguhnya solat itu sangat berat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Celaka besarlah bagi mereka yang lalai dalam sembahyang. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Janganlah kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Surah Al-Isra ayat 36. Wajiblah kamu sembahyang dengan bersertakan khusyuk dan tawadu. Surah Al-Baqarah ayat 238. Dan seandainya kamu di dalam keadaan takut, maka bolehlah sembahyang sambil berkenderaan dan sambil berjalan kaki. So, orang tak tahulah siapa dia, lepas bagi tahu ialah keadaan tu dalam keadaan perang. Saya kata ini andaian ke memang perang? Kukut lah. Tapi kalau perang, bagaimana rupa bentuk sembahyang tu? Kalau sambil berjalan, sambil berkenderaan, apa ada kena mengena dengan perang? Takut. Takut apa? Solat ni dia kata kalau tak khusyuk dan tawadu, neraka wil. Kenapa tak takut? Kalau sehari 5 kali, dia dah berulang cakap, awak buat sehari 5 kali, kau 20 tahun. Bukankah awak awak mendustai ayat-ayat Tuhan? Ayat-ayat Tuhan dan ayat-ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Yang Yun suruh baca tadi, dengar tadi. Mereka tadi baca dia 105 dia ada tulis apa? Amalan yang sia-sia tu apa dia? Mereka yang mendustai ayat-ayat Tuhan dan ayat pertemuan dengan Tuhannya. Kalau hang nak cerita tentang hang dekat aku, nama apa tu? Wan nak cerita kat saya, Wan boleh. Okey, Wan nak cerita kat lepas tentang Wan. Kalau Wan nak kata orang yang tak ikut Wan ni tak dapatlah pergi kawasan tu. Wan nak sembang dengan lepas ni, Wan guna bahasa apa? Orang yang tak ikut saya ni susahlah pasal kawasan tu saya yang bawa, saya yang tebas buat jalan tu ikut tu. Depa tiba-tiba nak pergi sendiri, depa nanti jadi ikut jauh. Saya tahu shortcut pasal kawasan ni saya jaga bukit ni dah dekat 10 tahun dah. So, Wan nak cakap kat saya, tentang mereka, kalau lepas tak ikut mereka, maka tak sampailah tempat tu. Atau Wan nak cakap, kalau lepas tak ikut Wan, tak sampai tempat tu. Mestilah kalau lepas tak ikut Wan, pasal tempat tu Wan yang create. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dalam surah tadi, ada lagi surah Al-Kahfi ayat 105. Ada siapa boleh baca Ustaz? Saya nak bagi nampak satu benda. Nak bagi nampak satu benda ya. Signifikan dalam tu, Tuhan sebut. Kalau dia mencerita, makna dia nanti kata mereka yang mengikut akulah pasal bahasa dia. Tapi kenapa dia cakap Tuhan mereka? Tuhan bercakap tentang Tuhan mereka. Cuba macam. Mereka itu kuat lagi. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan penyumpaan dengan dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ada sebut Tuhan mereka kan? Tuhan mereka. Okey, tapi bahasa tu Allah yang sebut. Ada Tuhan lain lagi kah? Nanti dulu kita nak sembang ni sikit gitu pun ada ayat makrifah. Cuba buka surah 41 ayat 53. Fusilat.
Pasal arwah ayah saya pun dulu lagu tu, kalau orang baru mai dia tanya apa tujuan. Ya. Kalau nak minum kopi relax-relax kita saya tahu tu, tapi kalau saja ikut-ikut nanti apa pening pula. Apa ni puak apa pula kita duduk sembang apa ni? Faham? Tapi kalau hang dah ada soalan macam tadi orang kat Sungai Petani tu kan. Dia bercampur aduk. Lepas tu dia tanya pasal macam mana yang 5 waktu ni. Saya kata okey lah. Buat tak boleh lah. Buat kalau nak buat. Saya buat ada masalah ni. Masalah ni buat. Cari, settle masalah dulu. Kalau kereta tu rosak, kereta tak ada angin, hang nak pergi Sungai Petani, hang keluar daripada rumah ni, hang singgah mana dulu? Kat tepi ni ada satu, depan jalan ada satu. Agak-agak mana? Singgah masjid ke? Belah kanan, belah kiri masjid. Belah kanan ada apa kalau mau ingat? Keluar dah. Caltex. Hang nak singgah mana dulu? Hang nak pergi Sungai Petani belah sana. Tayar tak ada angin. Singgah Caltex dulu lah. Bukan nak buah minyak, buah angin dulu. Lepas tu jalan lah. Kalau kata ada benda yang tak cukup di dalam solat itu, maka betul lah dulu solat tu apa yang tak cukup. Perjumpaan dengan Tuhannya. Tadi ada jumpa dah ayat tu. Ayat 53, try baca dulu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu telah benar. Tiadakah cukup bahawa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Tuhanmu. Okey, nama 54. Ingatlah bahawa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Dia boleh sebut pertemuan denganku. Sebab dia sebut dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahawa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Okey lah, kita cakap pasal Tuhan mereka, okey. So, buka Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sahabiyin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. So, kita lupa bab tu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Okey. Ayat-ayat ni banyak kerap kali kita dengar bila dalam bicara tasawuf dan sufi. Seperti innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliya. Semua tu ayat-ayat macam ni. So, bila kita nak mempersoalkan barang siapa mengenal dirinya, maka kenallah Tuhannya. So, the significant tu, diri kita ni, pasal apa nak kenal Tuhan, kena kenal diri dulu. Sebab solat kita tak usah tahu. Kalau awak tak pernah sekali pun khusyuk dalam semayang awak, there's something is fishy, something is gone wrong. Ada orang tak reti bawa, ada orang ada lesen tapi kereta tak ada, tak bawa kereta lah. Tak salah tapi tak best lah. Ada orang tak ada lesen boleh bawa kereta. Pak dia beli kereta, dia tak ada lesen, peterai suruh batu lah. Dia benda salah tapi dia buat tak. So ada orang khusyuk dan tak khusyuk dalam solatnya, tapi dia kedai buat lah. Sebab apa? Tak ada JPJ tahan, dan tak ada tu imam tahan, dan tak ada orang lain tahan. Dalam perjalanan solat hang itu, daripada berdiri tegak sampai tahiyat akhir tadi, that journey hang khusyuk. Apakah yang hang ingat dalam solat hang tu tadi?
Waktu hang nak bawa kereta hari pertama, Wan boleh bawa kereta? Okey, Wan ingat lagi hari pertama Wan duduk pegang steering. Okey, macam mana keberadaan diri Wan? Kalau member dah sebelah, diam dah. Fokus kan. Wan nak kona, tang sana nak kona, sini dah nak kona, siap dah. Dalam badan tu kira nak kona, siap dah. Betul tak? Once you are so focused, you are so one with it, you are so complete with it, you are total with it. Wan belajar. Betul tak? Nak masuk gear ni pun, faham? Satu macamnya par, satu macamnya. Betul tak? Dia usia lagu tu. Okey, satu ketika. Mai 20 tahun atau 10 tahun, 5 tahun Wan bawa. Boleh duduk sembang dengan member. Tempat kona pun kona, tetap masuk dalam garaj. Masuk tempat simpan kereta, keluar isap okok, relax. So, you dah, betul tak apa yang tak cakap? Betul tak? Tak dok macam ni lah. Member duduk kata, diam lah ni aku. Mula-mula. Tapi yang ni boleh sembang, boleh gelak, ketawa apa semua. Boleh jalan, boleh pegang cucuk rokok pula lagi. Sebab benda tu dah jadi terbiasa. Tapi dalam semayang kita, yang menjadi pemandu dan memberitahu sah atau tak sah adalah apa yang tercatat dalam Al-Quran. Dan untuk mengetahui dan menjadi seorang yang mengiyakan bahawa solat aku tidak diterima Tuhan, bukan orang sebelah, bukan JPJ, bukan polis yang duk beroblong, hang sendiri. JPJ tahu apa salah kat kenderaan hang tu. Nombor kecil, signal gelap ke apa ke, cermin aku tu, JPJ dia tahu lah. Dia nak cari kat mana dia punya pasal, dia tahu. Polis nak tahan hang. Tengok lesen? Lesen okey. Rotate okey. Ni rambut ni pasal apa lagu ni? Tak boleh lah, bukan awak punya bidang lah nak tanya lagu tu. Pasal aku kena satu polis India tahan aku. Tahan kereta kami. Dia keluar-keluar, aku nak bagi tahu lah, kata dak, dia bukan tengah main handphone, dia tengah ambil ubi. Dia tunduk ambil ubi. Pasal dia tengok ambil handphone tu, kononnya dia kata member aku tu duk tengah ambil, dia tengok tunduk, pasal dia tu tunduk nak ambil ubi makan. Tapi dia nampak dia cash masa aku tu duk tunduk. Ni polis Hindu ni, polis India ni di Bagan ni, nama dia Utaya. Aku dah tengok benda yang dia cakap tu. Dia tanya, you tahu pasal apa I tahan you? Sebab you guna handphone. Dia ni pun nak bagi tahu, dak, bukan handphone, saya ambil ubi. Ubi apa ubi? Kalau ambil handphone, tangan pegang ubi, boleh tengok kat handphone tu ada minyak. Tapi nak proof tu aku keluar pusing lah. Aku cakap, abang sorry, dia memang tak main handphone. Lu siapa? Apa pasal lu punya rambut ni macam? Apa pasal lu punya rambut? You Malaysia punya orang ke? Kalau Malaysia punya orang, apa pasal punya rambut ni macam? Kalau aku nak abang ada, hello brother, aneh, rambut macam you di Jerman pun ada apa? So kurang ajar pula, nampak? So ini benda, ada benda polis boleh soal hang. Kalau hang nak soal bak kereta, bak IC, aku bagi IC. Tapi yang tak boleh lah double standard. Rambut aku ni pasal apa? Apa masalah hang? Polis tu. Lepas tu dia dengan polis tu kata, oh saya kenal lu punya bapak nama Arifin, saya tahu you pelukis apa semua. Dia ni polis muda ni, dia jadi sentok sikit, dia ni kenal aku. Lepas tu dia tahan aku sekali lagi, dia berhenti, dia kata boleh lah buat potret. Tuan ni kata, okey, you nanti pergi London ke, you pergi mana pula ni? Saya tak ada, saya pergi Germany lah, saya duduk Germany lah. Baru dia tengok, faham? Oh ini orang duduk luar. Baru dia macam senyum sikit. Tidak, dia tanya aku luar macam, saya tanya you ke? Saya tanya dia, bukan tanya you. Oh cakap, man, what happened with you? I'm politely, simply, slow tanya, nak bagi tahu dia tak makan ni, tapi yang tanya yang siapa? Aku cakap dengan dia, lu orang mana? Lu punya rambut apa pasal ni macam? Kita pun tak boleh nak buat apa. Power in wrong hand. Kita dah nampak dah power in wrong hand. So kita kena relax. So hari ni nak bersoal, kalau JPJ nak soal, dia bersoal dalam bidang dia dan apa yang harus disoal. Kalau polis nak tahan, dia tahan apa ni. Tapi bila polis tu bercakap sesuatu yang terkeluar daripada
Suasana tu tak boleh. Kita dah tahu 5 out. Emotional. So begitu juga soalan dalam diri kita. Hang boleh baca rukun khawli, Bismillahirrahmanirrahim, baca. Sama telinga dengar, lafaz dengar. Mai rukun fi'li, kelakuan. Mai rukun qalbi, hang tak pernah khusyuk. Hang tak pernah soal ke soalan tu pada diri hang. You have a right to soal what? Semayang aku ni macam mana? Tak. Tak khusyuk dan tahu tu. Tak. Tapi Malaysia dia tak macam tu. Dalam beragama, tak peduli hang ketua polis, tak peduli hang mufti, tak peduli hang raja, mufti, kadi, tu imam. You all human being. Manusia semata-mata. Status ya. Tetapi di mata Allah Ta'ala, solat kita semua akan ditimbang, akan diproses, akan dipertikai, akan dalam keadaan yang sama. Tak peduli hang seorang raja, tak peduli hang seorang mufti, tak peduli hang seorang kadi, tak peduli hang seorang imam, akan dipersoal benda yang sama. It doesn't matter what you look like. Baju kromok ada, tak peduli. Dia tak peduli. Tiap 100 long ke? Hang buat apa ni ke? Hang buat apa ke? Makan tanya. Saya makan mi. Mi apa? Dia tanya pula. Bagi hang, tak peduli mi apa. Dia tu makan mi goreng, dia tu makan mi sup, mi apa. Bagi hang tak petikai. Pasal apa? Masing-masing nak lapik perut. Betul tak? Tapi kalau satu orang main tangan tak boleh makan mi ni. Pasal apa? Pasal aku nak semua makan mi goreng. Loh, dia ni pasal apa? Dia fikir aku lah. Mula. Betul tak? Begitu juga kalau dalam semayang. Kita nak tanya satu. Kalau soal abad semayang, semayang apa? Pasal benda ni tak pernah timbul dulu. Fa'ilun kah? Khosyi'un kah? Da'imun kah? Kalau da'imun macam mana dia punya wuduk? Macam mana dia punya fi'li? Macam mana dia punya khawli? Macam mana dia ni? Kalau khosyi'un kah macam mana? Fa'ilun macam mana? Yang apa tahu nak makan mi. Bila tanya mi apa? Mi tak mi apa nak makan? Makcik tu main mi mentah lagi yang baling muka dia pula. Mi apa? Semayang yang mana kita sembang ni? Kalau dalam Quran dia ada tulis dalam surah Al-Baqarah ayat 239, maka bolehlah bagi kamu bersolat sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan, seperti mana yang telah diajar oleh Allah. Apa yang belum kamu ketahui. Dan apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Tapi masa semayang tadi sambil dalam sambil kenderaan sebut apa? Tuhan mereka disebut. Kalau Allah tu berserta, maka nyatalah Allah itu mengetahui, mendengar dan berkata-kata. Sebab yang ada kat dua ni, yang saya nampak kat dua ni, hayat tubuh badan. Saya nampak kat dua ni, dua ada otak lah. Saya nampak dua ni ada kaki tangan. Saya nampak kat dua ni ada iradat, hati, telinga, mata, mulut. Bersalahan lah dengan member kita, tak tahu nama apa lah. Ajiz. Bersalahan dengan Ajiz. Tapi Ajiz manusia, Tuhan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi yang membuat sama dari sudut mana? Roh. Tuhan bukan lelaki, bukan perempuan. Roh Ajiz bukan lelaki, bukan perempuan. Wan lelaki, Ajiz lelaki. Tetapi somehow Wan ada semua sifat Allah Ta'ala ni. Ajiz pun ada, tapi bersalahan tak mana.
Kalau Wan nak cari 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya yang tak boleh disamakan langsung, apa benda Wan? Wan tak boleh jumpa benda tu sama. Mustahil. Tak boleh jumpa benda tu. Mana pi pun Wan. Masuklah bawah tingkat getah ni pun tak jumpa. Agak Wan apa? Alah Wan, soalan simple ya. Agak awak gelak Wan. Agak Wan apa? Wan tak boleh jumpa tu benda ni. Tak boleh sama tu ya. Kalau kata dia kata ada sama, murung. Agak Wan apa? Wan apa dia ni? Wan pilot lah. Kan? Tak tahulah saya tanya. Tak tahu kan? Tak tahu. Diri Wan lah. Mana ada apa ni, another second hand Wan. You are original you. You are very original. So, itu sebab Wan ni satu je. Percaya Wan? Ada dua. Satu ya kan? Satu je Wan. Kalau datang daripada satu mak bapak, tapi tetap bersalahan dengan yang baru. So, nak mengenal Allah yang satu, mengenallah diri Wan yang satu. So, benda ni Wan kena fikir. Nak mengaji ni, bukan nak mengenal apa. Nak mengenal diri dulu. Mak ni mak noyah ni. Hak siapa? Dia tanya satu ustaz. Tadi dia mai duduk kat tepi. Dia panggil saya keluar, Ustaz. Duduk kat tepi. Dia kata saya tak mau nak bertanya lepas orang ramai. Boleh saya tanya lepas. Dia sandang ke dinding kat tepi tu. Saya kata saya tak boleh lama. Ada si Fuli dengan kawan-kawan, ajak kawan saya kat luar tu. Kat meja tu baru sampai. Saya tengah duduk. Awak panggil saya mai kat awak. Tapi saya tak boleh lama. Tidak duduk sekali tak apa. Kita sembang. Saya tak mau. Tu saya tanya title Ustaz. Dia tu saya nak tanya satu. Kalau lepas pernah cakap laqad khalaqnal insan tu, okey. Tapi bukankah kita jadi dari setitik ayat mani yang hina? Saya kata baik. Dalam setitik ayat mani tu ada 7 sifat mani. Setuju? 7 sifat mani hak siapa abang? Tu. So kena faham benda-benda ni betul-betul. Saya cakap jangan duk jadi main sekap jarang. Macam mana? Macam mana? Macam tak payah. Pergi mengaji dulu. Mengaji bab usul. Tu masuk tasawuf. Dia perjalanan tu tak panjang. Tanya Yun. Kadang dia orang mai kat dia ni sehari je dapat. Kadang orang mai kat dia dalam 3-4 jam Yun dia dapat. Ha? 2 hari. Dia masalah dia proses faham. Tidak. Bila hamai dapat talqin tu semua baru nampak. Tu nak kena berulang mai ambil proses faham. Barulah kita boleh sembang. First kali kena ada soalan, aku ni macam mana sebenarnya ni? Ada orang tanya aku dalam ni, abang tabligh ni macam mana? Tabligh ni simple je. Tabligh ni. Tabligh tu aku tak tahulah. Tabligh hang dengan diri hang dulu. Tabligh ni kaya simple ya. Dia ingat okey, tak apa lah. Tapi kalau tabligh kat luar tu, dia pun simple juga. Berbawakan tabligh yang pertama yang harus ada, iaitu jangan sangka buruk kat orang. Baru awak nak boleh cakap tabligh Sidik Amanah Fatimah. First kali, jangan sangka buruk kat orang. Judge not before you judge yourself. So, itu pembawakan mereka dengan sama-sama mereka dengan orang lain boleh hormat dia. Assalamualaikum, betul-betul ni kena doa untuk saya Pak. Dia kata saya dah. Saya tak boleh doa kat awak sebab saya nanti, sebab Tuhan kata aku berserta dan aku maha mengetahui dan aku dengar. So bermakna jangan bagi jadi lekeh Tuhan yang berserta dengan hang tu. Duk minta orang lain tolong doa kat hang pasal apa? Dia maha mendengar. Sebut je lah apa yang nak. Dan yakinlah. Maka secara tak langsung tak menduakan.
Apa masalahnya dengan Tuhan hang? Pekak ke yang bersetar dengan hang tu? Kan dia tulis mereka-mereka yang beriman dengan Tuhan mereka. First kali awak nak kena, tak boleh sangka buruk lah. Mesti kena sangka kalau dia kata dia maha mengetahui. Inna Allah ala bizatil sudud. So kenapa boleh minta kat orang lain pula? Ya, inilah ajaran-ajaran yang entah datang dari mana. Tolong doa untuk saya lah, tolong doa untuk saya. Kenapa membebankan orang untuk doa untuk Allah? Padahal Allah tu maha mendengar dan Allah itu berserta. Takkan dia tak tahu apa dalam hati hang? Hang mengangkat manusia lain pula. Doa orang yang mustajab ni doa orang mana? Diri yang sebenar-benar, diri itulah. Yang iman tu siapa? Yang dikatakan orang beriman tu siapa dia? Yang tak pernah lupa Tuhan walau sesaat tu siapa dia? Walau lena pun tetap ada puji-puji. Yang ni kita nak ngaji. Kita nak mengaji yang awal dulu, iaitu awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Itu satu sentence perkataan. Tapi jalan dia tu, proses kalau kata tak ada pun awaluddin ma'rifatullah, baca cerita mana, itu sebutan. Kita cakap bahasa Melayu tengok. Kalau dalam awal agama ni mengenal Allah dulu. Itu bahasa Melayu. Awaluddin ma'rifatullah. Okey, baik. Kalau kata tak ada, habis ayat pertemuan dalam Tuhan, duk suruh ayat pertemuan dengan Tuhan tu macam mana? Saya tanya satu duan. Ampi kat depan tu satu duan, pergi jumpa haji sat. Bukan haji ni lah. Ampi jumpa Badim. Hang tak ada handphone. Dia ada kat depan tu. Hang nak pi tu, hang tengok ada 3 orang perempuan. Hang nak cari Badim, dah tahu dah ni bukan Badim ni. Okey, tak tahu ada 5 orang lelaki meja belakang. So, asma' tu telah meletak hang di dalam satu level mengenal bahawa di situ meja tu bukan di meja 3 orang perempuan ni. Badim. Kita tanya 3 perempuan ni, dalam ni ada nama Badim lah. Haram ke apa? Ini tak. Tidak. Kalau kita pergi cari nama Fatimah, kita panggil Fatimah, dia minta maaf nak tanya yang dalam ni Fatimah ada tak? Lain. Tetapi kalau hang pi dalam 5 orang tu pula, aku suruh hang pi berjumpa Badim sat. Senang tak? Kalau hang dah kenal dah rupa dia, hang kenal dah wajah dia, dah hang kenal dah Badim tu ada kat mana. Senang tak? Senang kan? Maka pertemuan tu mudah. Sebab dah mengenal. Tapi kalau tak kenal, payah nak temu. Hang kena bertanya-tanya. Hang tiada ragu-ragu yang mana satu. Itu surah tadi yang dibaca Fusilat ayat 40, ayat 54. Mereka yang sesungguhnya ragu-ragu dengan pertemuan dengan Tuhan. Mereka. Sebab kita di Malaysia telah diajar ilmu XYZ terlebih dahulu. Kita tak diajar ilmu ABC. So bila satu orang main cakap tentang ABC, dia kata ni mana punya duk main pula ni? 10 orang duk belajar pasal ilmu XYZ, tiba-tiba satu orang main cakap buat ABC, dia jadi celaru sat. Tetapi ABC tu datang dari dalam kelompok XYZ juga. Masalahnya kalau yang awal awak tak mau, awak ambil yang last. Macam mana? Jadi susah lah. So hari ni kita nak ambil yang pertama, iaitu mengenal Allah. Itu dia punya mata pelajaran. Tapi bagaimanakah? Macam ni Pak Turis, mari membaca. Tanamkan budaya membaca. Tapi itu satu perkataan lah. Satu sentence. Tapi macam mana nak membaca? Yang pertama buat apa? Mengenal huruf.
Aku ambil huruf C, aku tunjuk A. Hang pun tak tahu, hang kata A lah yang tu. Tapi mai calling kata bukan dia. Nah, haramnya lepas. Mula pasal baru nak belajar, orang boleh cari orang tunjuk ini A. Hang pergi jumpa orang lain pun A. Hang pergi jumpa orang lain pun A. Hang percaya. Ini sesungguhnya zat Allah SWT itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Surah 41 ayat 53. So hampir mana pun kalau huruf tu A lah. Kalau anda mengenal siapa diri hang, ayat hujan dia jatuh ke laut. Laut lah. Ayat hujan tu harus binasa. The drop of rains fall in the ocean. Oceanic lah. Bila hang nak mengenal Tuhan, binasa diri hang. Dari sudut ini, bila dah binasa diri hang, macam mana ada orang lain tu orang lain? Itu dalam perjalanan lain pula lah. Bila Yun pecah tembok, satu tembok lagi tu. So aku ni cuma nak bagi tahu, aku cuma nak cipta soalan je dalam diri hang. Kalau hang tak reti nak fikir, apa yang aku nak fikir ni? Dah aku cipta yang tu lah. Mana mungkin hang khusyuk kalau Allah hang tak kenal? Okey lah ni. Hang tengok kereta terbang ni. Okey ya? Hang kenal ni apa jenis kereta terbang, betul tak? Kalau aku sebut kat hang kereta terbang ni FIE, betul tak? Tak betul lah, hang tahu. Okey, aku sebut Mirage. Tak betul juga. Skyhawks, Boeing kot. Boleh lah. Sebab hang bagian tu. Okey. Sikit je Yun, abang nak letak. Huruf makna maksud maudhu. Ini Al-Quran. Okey. M-A-T-A. Apa dia? Wan. Bukan Wan. Ambil ni dulu Wan. Huruf yang aku sebut tu huruf Wan. Betul Wan? Setuju? Okey. Bila aku tanya Wan, aku tak reti baca Wan. Bunyi dia apa? Barulah hang sebut mata. Lepas tu aku tanya apa maksud mata. Takkan mata pun tak tahu. Mata gaji ke? Mata pisau ke? Mata ni. Pasal tu ada gambar tu. Cara nak melukis potret. Bila enggak. Tak dibaca tapi yang boleh lukis. So bila ni subjek potret. Okey, kalau dia sebut M-U-L-U-T. Apa ya? Abang, awak malu apa? Aku nak semangang ni. Mulut lagi. Dah. Okey, faham Wan? Okey, ambil dulu tu Wan. One at the time. Bukan kita nak berebut nak bas. Ni. Huruf makna dia mulut, maksud dia bawah pada hidung, atas pada dagu. Tempat tu boleh makan, boleh isap okok, boleh itu ini. Maudhu dia ketetapan, kenyataan di atas sesuatu yang disebut. Mana mulut? Yang ni? Ni. Betul lah. Okey, saya sebut satu benda lagi ya. Saya sebut satu benda lagi. P-I-N-T-U. Cantik rawan. Makna dia pintu. Maksud dia orang nak buka masuk, boleh kunci apa semua. Maudhu dia, mana dia pintu? Ni. Ni bukan dia, ni kerusi. Yang tu lah. So kalau saya sebut ni pula A-L-L-A-H. Huruf makna dia Allah. Maksud dia Tuhan yang berserta, Tuhan yang melihat, yang mengetahui itu ini. Maudhu dia mana? Biar beremangkan pintu ada juga orang kenal.
Nampak tak? Kita tampak ni huruf makna maksud maudu ni harus dicerita waktu umur 5 tahun. Tu yang saya buat kat anak saya Azali tu, benda-benda macam ni. Bab usul ni nak tahqiq dia duduk tang mana. Tajali tu faham sendirilah. Aminah apa semua ni saya buat. KERUSI. Huruf Azali dengan dia cakap. Apa dia? Kerusi Aminah. Maksud dia untuk orang duduk, Aminah kata. Azali kata orang boleh berdiri juga. Mula daripada perabuk kompetitif lah. Okey. Mau duduk dia? Yang ni kah? Bukan. Ini. Nampak tak? Budak kecil kita ajak. So bila kita cakap pasal Allah, mereka jam. Mereka nak tahu, mereka geram. Mana boleh? Qurannya tebal. Dalam tu 1001 macam ayat. Cerita bukit, bakau, itu, ini semua ada. Macam mana had menceritakan benda tu Allah itu sendiri? Tak ada. Hang boleh fikir tak? Hang buat mi. Makan mi, tukang buat mi tak ada? Tak serius lah. Dia duduk pinggan main. Dia main sama-sama. Weh, apa pun? Tak faham makan memang ada lagu tu lah. Rambut, biar betul. Tak boleh. Kalau ada roh, ada zat, mesti kena ada sifat. Kalau tidak, kalau dia keluar roh saja, sifat ni tak ada, doktor kata tak boleh lah, jadi batal lah. Benda tu mana boleh berlaku. Perut dah kempeh lah, anak mana pergi. Tapi bila dia keluar sifat, tak ada roh, hampa. Doktor kata kat orang yang beranak tu, minta maaf makcik, anak makcik meninggal. Hampa lah. So bila ada roh, ada sifat, baru ada asma, nama, baru ada af'al. So benda tu lanjut, ingat. So Sat Giyum sembang pun. Dia aku dah mula nak pergi lajak jauh ni. Okey Wan, faham tadi mula sikit-sikit Wan, sikit lah, kecil lah, okey lah.